ketika dalam pertemuan mengutamakan orang lain daripada dirinya, berjalan di belakang mereka dan duduk bersama-sama, mereka tidak memilih tempat yang khusus. Ini adalah imtihan yang kedua untuk kita menguji apakah dalam diri kita masih ada sifat sombong ataupun tidak. Karena iblis ataupun syaitan, dia sentiasa membisikkan dalam hati kita tipu daya. Seolah-olah kita telah pun menganggap bahawa diri kita ini bebas daripada kesombongan dan sudah menjadi orang tawaduk. Hanya anggapan diri sendiri itu tidak boleh dipakai. Sebaliknya kita kena uji, kata pengarang kitab kita ini, Imam Ghazali rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sayyid Hawa. Kita kena uji dengan melihat realiti sikap kita dan juga realiti penampilan kita. Di antaranya adalah kita merhatikan bagaimana keadaan kita apabila berada dalam majlis. Orang yang betul-betul tawaduk ketika berada dalam satu pertemuan dalam majlis, mereka akan mengutamakan orang lain daripada dirinya. Kemudian berjalan di belakang mereka kerana dia tidak senantiasa ingin berada di depan, termasuk ketika berjalan, dan duduk bersama-sama mereka. Dia tidak rasa sebab salah ataupun dia tidak rasa lekeh bila dia terpaksa duduk dengan orang ramai. Mereka tidak memilih tempat yang khusus. Dia tidak minta supaya dia diletakkan di tempat yang khusus, tempat VIP dan sebagainya, dilayan dengan secara khusus. Barang siapa yang berat melakukan ini, maka di hatinya masih terdapat penyakit sombong. Jadi orang yang merasakan berat, sukar bagi dia untuk melakukan hal ini, maka itu pertanda bahawa dalam hatinya masih ada sifat sombong. Langkah yang harus dilakukan adalah membiasakan diri untuk melakukannya agar hilang beban berat yang dia rasakan. Jadi kena belajarlah untuk membiasakan diri dengan orang lain, tidak dilayani, tidak mengharapkan layanan special dalam majlis, boleh bergaul dengan siapa saja asalkan orang yang baik-baik. Syaitan kadang-kala melakukan penipuan dengan membisikkan kepada seseorang untuk memilih untuk bersama dengan orang yang paling belakang, yang ini bukan bersama dengan orang lain, agar dia menyangka bahawa apa yang dilakukan merupakan wujud daripada ketawadukan. Selanjutnya dia sombong dengan perasaan tawaduk yang dimilikinya. Ada kalanya dia sengaja memilih untuk duduk di belakang sekali. Itu pun juga satu perkara yang kena berhati-hati juga. Kerana itu boleh menimbulkan sebagaimana dia disebut di sini, iaitu dia berlakon sebagai tawaduk, padahal dia tak perlu duduk di belakang pun. Sebab itu perasaan yang sebenar, tawaduk yang sebenarnya adalah dia boleh duduk di mana-mana saja. Kalau dia dikendaki dalam majlis kerana dia hadir itu sebagai penceramah sebagai contohnya, dia hadir itu sebagai tetamu utama, maka tak kisahlah duduk di depan. Kalau dia hadir itu sebagai orang biasa, dia duduk saja di kursi yang disediakan oleh orang biasa. Kalau tak dia kata dia hadir itu lewat, orang lain semua dah tempat-tempat di hadapan, kursi-kursi depan semua dah diduduki, dia duduk di belakang. Itu tawaduk. Mana dia menerima seadanya. Tapi jika sekiranya kursi depan masih kosong dan dia pilih untuk duduk di belakang sekali, kerana dia panggil tawaduk yang dirasakan dia tawaduk, ataupun disebut di sini dia sombong dengan perasaan tawaduk. Maknanya dia dalam bahasa lain kita kata berbuat-buatlah ataupun berlakon untuk dilihat oleh orang sebagai tawaduk. Itu juga diperingatkan oleh Imam Ghazali
tentang dipanggil nafsu tersembunyi itu. Yang ketiga, imtihan yang ketiga, iaitu memenuhi undangan orang miskin dan membeli semua keperluan rumah tangga atau saudara. Ini terjemahannya agak berbeza dengan apa yang ada dalam teks Arab ni. Yang ketiganya, an yujiba da'watul faqir. Itu sama sebagaimana diterjemah sini, memenuhi undangan orang miskin. Dan wa yamuru ila aswaq bi hajatir rufaqa wal aqarib. Dan dia mengunjungi pasar jika diperlukan untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan juga saudara-saudaranya, teman-teman rakan-rakan. Apabila dia berasa berat melakukan perkara tersebut, maka penyakit sombong masih bersarang dalam hatinya. Kalau orang kaya jemput kenduri, dia pergi. Tapi kalau orang miskin jemput, dia tak pergi. Kalau makna dia, kalau dia perlu pergi ke pasar, dia tak nak pergi. Kerana nak jaga status diri dia. Padahal dia perlu untuk pergi untuk memenuhi keperluan keluarga dan sebagainya. Tapi dia enggan pergi. Sesungguhnya perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia. Mana memenuhi jemputan kenduri orang miskin. Hadir ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan keluarga ataupun rakan. Dan sebagainya juga satu benda yang mulia. Melayani orang lain. Berkhidmat pada orang lain. Dan akan memperolehi pahala yang besar. Sebaliknya rasa hina perbuatan itu adalah menunjukkan bahawa hatinya kotor. Orang yang berat melakukan ini harus terus membiasakan diri sehingga hilang beban yang dirasakannya. Beban dipanggil beban untuk menerapkan dalam diri sifat tawaduk. Sebab itu kita perhatikan dalam Al-Quran. Dan di beberapa tempat Allah Ta'ala menyebutkan para Rasul pun masih ke pasar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna. Dan tidak kami mengutuskan sebelum engkau ya Muhammad. Tidak kami mengutuskan sebelum engkau minal mursalin dari para rasul illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Melainkan mereka makan makanan macam biasa. Makan illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Melainkan mereka para rasul ini sebelum kamu dan kamu pun sama juga. Makan makanan wa yamshuna fil aswaq dan berjalan di pasar-pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Yang akan menjadikan sebagian kamu bagi sebagian lain adalah ujian. Apakah kamu bersabar? Jadi sebab itu tawaduk ni adalah dia boleh bergaul dengan siapa saja. Dia boleh bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang keempat, membawa sendiri barang perbelanjaan miliknya atau keluarganya. Maknanya bila dia pergi ke pasar, dia mampu untuk bawa sendiri, untuk mikul sendiri. Dia tidak akan rasa serba salah untuk untuk membawa barang-barang ke pasar daripada bawa pulang sendiri demi berkhidmat kepada keluarga. Apabila dia menolak untuk melakukannya, maka dalam hatinya terdapat sifat sombong dan riak. Apabila dia berasa berat dan malu untuk membawanya, walaupun dalam keadaan sepi, mana bersendirian, orang tak nampak pun, perkara tersebut disebut sebagai suatu kesombongan saja, tidak riak. Kalau dia perasaan itu hadir kerana bila dilihat oleh orang, dia
dia tak nak bawa. Kerana dia takut orang pandang dia lekeh. Itu dia panggil orang yang ada sifat riak dan juga sombong. Tapi kalaulah di depan orang dia tak bawa, di belakang orang dia sendirian, dia membawanya, maka dia tidak ada sifat sombong, tetapi dia ada sifat riak. Kerana dia melakukan sesuatu kebaikan kerana ingin menunjuk pada orang lain. Jadi sebab itu riak ini melakukan perbuatan kerana orang riak dan meninggalkan perbuatan kerana orang juga adalah riak juga. Semua itu merupakan penyakit hati yang bawa kepada kehancuran seseorang dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Sebahagian orang meremehkan pengubatan penyakit hati. Berbeza ketika badannya sakit, dia akan segera mengubatinya. Kalau badan dia sakit, dia segera mengubatinya. Tapi kalau hati yang sakit, dia tidak ambil kisah pun. Dia tidak ambil kisah pun. Sedangkan roh ini, hati akan terus hidup dan memerlukan kebahagiaan. Dan tidak mungkin kebahagiaan dapat diraih kecuali dengan mengubati penyakit hati. Jadi pentingnya kita mengubati penyakit hati. Kerana jasad ni, kalau kita ubati macam mana sekalipun, tetap akan berhujung dengan kematian. Tapi hati kita ini, roh kita ni, tidak akan mati. Sebab itu roh inilah yang perlu kita ubati sungguh-sungguh berbanding dengan jasad. Allah SWT berfirman, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang mana tidak akan berguna harta dan anak-anak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Diriwayatkan pada satu hari Abdullah bin Salam membawa seikat kayu bakar di bahunya. Seseorang yang melihat dan berkata, wahai Abu Yusuf, yakni panggilan bagi Abdullah bin Salam, bukankah kamu mempunyai seorang pembantu dan anak yang boleh membantu kamu? Abdullah bin Salam berkata, betul. Akan tapi aku hanya ingin menguji diriku, apakah melakukan perkara seperti itu berat bagiku. Aku tidak puas, hanya rasa bahawa diriku telah terlepas daripada sifat sombong. Maksud tadi adalah berat, maknanya keberatan bagiku. Aku ingin menguji apakah hatiku keberatan untuk melakukan perkara baik itu. Semata-mata kerana takut orang melihat aku ini dengan penampilan yang sedemikian. Aku tidak puas, hanya rasa bahawa diriku telah terlepas daripada sifat sombong. Maka aku mencubanya apakah perasaan itu betul atau bohong. Apakah benar aku telah bebas atau sebenarnya belum bebas. Yang kelima dan terakhir, ujian yang terakhir untuk kita menguji kita apakah benar kita ni telah bebas bersombong atau tidak. Memakai pakaian yang lusuh. Apabila terasa berat ketika di tengah orang, yang ni dia hanya ada pakaian itu saja, tapi dia tak nak pakai dan sehingga kan dia tak nak hadir Jumaat dengan sebab tak ada pakaian baru. Tidak nak hadir majlis, padahal pakaian biasa ada, tapi pakaian yang dipanggil libasus syuhrah, pakaian penampilan khusus dia itu tidak ada, lalu dia tidak hadir. Tidak ada kenuri, tidak ada Jumaat, tidak ada solat berjamaah. Apabila terasa berat ketika di tengah orang-orang, mana bila bersama orang ramai dia rasa berat nak pakai baju biasa, maka dikatakan riak. Akan tapi meskipun dia bersendirian, tetap merasa berat, disebut sombong. Mana riak tidak ada tapi sombong. Umar bin Abdul Aziz memiliki kain mori, yakni kain yang kasar dipakainya pada waktu malam hari. Seseorang datang kepada Abu Musa Asy'ari dan berkata, orang yang berselisih tentang pakaian yang patut dipakai ketika solat Jumaat. Lalu Abu Musa Asy'ari memakai aba'ah, ini mantel, dan solat berjamaah bersama orang ramai. Ini terjemahan dia agak
agak larilah daripada bahasa Arabnya. Kerana bahasa Arabnya disebut, ada orang melaporkan kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, iaitu disebut pada dia, inna aqwaman yatakhallafuna al-jumu'ati bisabi thiyabahu. Ada beberapa golongan mereka ketinggalan daripada menghadiri Jumaat, yatakhallafuna, yang bukan berselisih. Kalau berselisih yakhtalifun, ini yatakhallafuna, ketinggalan, tidak nak hadir Jumaat bisabab siyabihim, dengan sebab pakaian mereka, yang pakaian yang mereka rasa tidak cantik. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Musa Asy'ari? Lalu Abu Musa satu ketika dia pergi Jumaat dengan memakai aba'ah, ya, dengan memakai aba'ah. Aba'ah ini adalah baju, dia panggil baju kelubung. Kalau kita maknanya kain, ada yang boleh ditafsirkan juga kain selimut, dia panggil. Ini aba'ah atau baju kelubung. Biasalah baju kelubung biasa yang biasa dipakai oleh orang miskin. Dia pakai baju itu dan dia hadir solat berjamaah bersama orang ramai. Nak tunjuk pada orang lain bahwasanya apa saja pakaian yang kamu miliki, pakailah, asalkan dia menutup aurat. Tak perlu malu pada orang lain. Yang pentingnya adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menilai kita mengikut apa yang kita mampu. Inilah perkara yang berkaitan dengan penyakit riak dan sombong. Kalau dalam keramaian orang, maka ia disebut sebagai riak. Jadi kalau kesombongan ini dialah hadir ketika kita bersama dengan orang lain, mana kita telah melakukan dua dosa lah. Satu dosa sombong, kerana hati kita itu ada perasaan besar diri, ingin dibesarkan. Dan yang keduanya adalah kerana kita ingin menunjuk pada orang lain. Sedangkan ketika bersendirian disebut sombong. Yang kalau rasa besar diri ini, sukakan penampilan yang gah, yang semata-mata kerana ingin merasa diri hebat, tapi tidak dihadiri oleh orang lain, tidak kita tampilkan di depan orang, maka itu hanya sombong saja. Kita tidak ada riak di situ. Jadi sebab itu, sama ada depan orang atau di belakang orang, tak, kita kena memiliki sifat tawaduk. Sifat tawaduk bukan kerana dibuat-buat, sebaliknya kerana kita ingin mencari redha Allah. Kita ingin mencapai martabat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk kerana Allah, dia akan diangkat martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui dan kenalilah penyakit ini, kerana orang yang tidak mengetahui bahayanya, maka dia tidak akan tetap berwaspada. Mana kalau kita tak tahu bahaya sesuatu, kita tak akan berjaga-jaga. Dan orang yang tidak mengetahui penyakitnya, dia tidak akan berubat. Jadi kalau orang tu dia tak tahu kata dia sakit, dia tak akan berubat. Jadi Allah kulihat, sombong ini adalah penyakit hati. Jadi kita kena ada ilmu, kita kena tahu, kena sentiasa semak diri kita berdasarkan pada tanda-tanda tadi. Berdasarkan pada tanda-tanda tadi, maka di situ kita dapat mengenal apakah secara realitinya kita ni masih ada sifat sombong ataupun tidak. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita mohon istiqamah daripada Allah, hidayah, taufik, istiqamah. Dan kalau ada, kita melakukan sesuatu untuk kita bersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita penyakit yang ke-6, penyakit sombong, dengan segala subtopiknya, semua selesai sekali. Semua selesai dan kita akan masuk selepas ini 7, iaitu penyakit kedekut, asyuh. Asyuh mana al-bukhl, penyakit kedekut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.